you dapat maklumat tentang mesyuarat kabinet, and you bocorkan, you boleh ditangkap dan dipenjara di bawah OSA. Jadi Anwar ni telah lakukan jenayah semalam dengan dia mendedahkan perbincangan dia dengan Agong. That's a crime. So Anwar committed a crime dengan dia mendedahkan rahsia perbincangan atau mesyuarat dia dengan Agong. Itu satu. The other thing, Anwar telah berkata benda yang Agong tak kata. This is another thing. Anwar put words in Agong's mouth. Anwar, first of all, you tak boleh reveal tau apa you bincang dengan Agong. Tak boleh. And then, dah lah you reveal apa you bincang dengan Agong, you tokok tambah. You put words in Agong's mouth. And then, apa dia kata? Tentang rasuah 500 juta hingga 750 juta. Dia sebut, Anwar sebut. Rasuah 500 juta hingga 750 juta. So, Anwar confirm. Anwar sahkan. Bahawasanya ada tuduhan yang rasuah diberi kepada Agong. Dan ini yang Mahathir duk keluar ni lah, statement Mahathir hari ni yang saya baca tadi tu, bermakna Mahathir kata buktikanlah. Dan kalau betul Mahathir telah beri rasuah kepada Agong, maknanya bukan tangkap Mahathir saja atau Daim saja. Sebab dia kata Mahathir dan Daim, tapi kena tangkap Agong also. Sebab Agong terima rasuah. So maknanya Agong juga melakukan jenayah, dan walaupun dia Agong, dia tidak dikecualikan. He's not exempted from action. Dia tidak ada immunity atau kekebalan. Okay? Bukan saja kes jenayah, kes civil pun sama. Ini jenayah, lagi teruk kes civil pun you boleh saman Sultan Agong kalau dia hutang duit tak bayar misalan. Agong hutang you 1 juta atau Sultan hutang you 1 juta tak bayar, you boleh saman. Walaupun dia raja. Ini lagi kan kes jenayah, kes rasuah 1 bilion. So this is very interesting. Oleh kerana satu tuduhan very serious dibuat oleh JCOM. JCOM di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri sendiri pun telah mendedahkan atau telah mengaku ada tuduhan rasuah came from Prime Minister. And yang lebih dahsyat, dia mendedahkan selepas jumpa Agong. Memberi gambaran kononnya perkara ni dibincang dengan Agong. This is the gambaran, the persepsi yang Anwar nak beri. Isu rasuah ni, Anwar kata 500 ke 750. Hamzah Zainuddin buat report tentang 1 bilion. Mahathir juga buat kenyataan tentang 1 bilion. So 500 juta, 750 juta atau 1000 juta lah di antara tu. Not sure which is correct. Dan bermaknanya Anwar is saying it's true. It's true. Ini pengesahan Anwar. So Anwar has done bagi saya very serious blunder lah, and JCOM pun, JCOM di bawah Jabatan Perdana Menteri. So JCOM Anwar lah, sama lah. So JCOM pun mengaku bahawasanya ada konspirasi langkah Dubai. Ada juga satu jenayah, rasuah diberi kepada Agong, duit dismuggle dari London ke Singapore, dan dari Singapore tak tahulah bawa pergi mana. Akhirnya dibayar ke Agong atau dia masuk di dalam bank account Agong ke, maybe di Brunei, Hong Kong, kita pun tak ada detail. Tapi oleh kerana Hamzah Zainuddin sudah buat laporan polis, dan dia ni ketua pembangkang, so polis akan terpaksa lah siasat. Macam yang Samsul Iskandar buat laporan polis siasat, dan polis kata tu satu jenayah kerana kita membuat kerajaan tidak stable dan pelabur asing akan takut. Actually, ketua polis negara ni, IGP ni, tak begitu pandai lah. I'm not sure what's wrong with him. Maybe dia perlu sebelum seseorang pegawai polis jadi IGP, mungkin dia perlu dikursus dulu. Dia kata kita ni memberi gambaran kerajaan tak stable. Bukan kita beri gambaran. Pelabur asing sudah, mereka sendiri sudah kata kerajaan tak stable.
Mungkin IGP tak buat homework sebelum cakap. Okay, let me tell you sekarang, ya. Kerajaan Anwar Ibrahim yang dikatakan kerajaan stable, dia 21 parti. 21 parti politik di dalam kerajaan Anwar. Dan 21 parti politik tu dari 4 gabungan. Pakatan, Barisan, dan 2 lagi gabungan, Sabah dan Sarawak. So, it's a government of 21 political parties and 4 coalitions. So, it's a coalition of 4 coalitions and a coalition of 21 political party. Macam mana kerajaan tu boleh dikata kerajaan kukuh? Tak kukuh. Tak payah kita duk bangkit apa-apa, langkah apa sekalipun. And then PKR, Parti Anwar, PKR, hanya dapat 16% undi. 16. And then kerusi dia menang 14%. So Anwar's party won 16% of the votes, 14% of the seats. They didn't even get 50%. So macam mana kata kerajaan Anwar ni kuat, kerajaan Anwar ni stable? Tak. And kalau you kata Anwar ni Pakatan Harapan. Okay, kita tengok Pakatan Harapan. Mereka dapat hanya 38% dari undi. 38% undi. And then 37% kerusi. So 38% of the votes, 37% of the seats. Kalau Parti Anwar, 16%. Kerusi, 14%. Lagi teruk. So how can you say kerajaan Anwar ni kuat? Kerajaan Anwar ni kukuh? Tak ada. Jadi, bukan sebab kita duk bangkit isu langkah Dubai ke apa sekalipun kerajaan nampak perception is perceived to be weak. No. Orang asing guna otak, orang asing, pelabur asing, dia tengok kerajaan Malaysia, dia kata kerajaan ni lemah. Anwar Ibrahim's government not stable. Bila-bila boleh jatuh. Anytime. It can fall now, tonight, tomorrow morning. Dia boleh jatuh bila-bila masa. Bila you memandangkan dia hanya dapat 16% undi, 14% kerusi. Sahaja. And Anwar perlu 21 parti. Tak ada dalam dunia. Mana-mana kerajaan, bentuk kerajaan dengan sampai 21 parti. Tak ada. Malaysia pertama dalam sejarah, the first in world history, a government of 21 political parties. Ini satu kerajaan which is built on cards. The House of Cards. You ada tengok tak series? The House of Cards. Anwar's government is built on the House of Cards. House of Cards mana? You tarik satu saja card, boom, everything collapses. One card cukup. A House of Cards. Dia ada movie tu, House of Cards, tentang presidency United States. Very good movie, series lah. So that Anwar's government is a House of Cards. And a House of Cards, you need only one card for the whole government to fall. So, tak perlu kita duk cerita pasal langkah apa benda sekalipun. So, IGP ni bercakap ni, dia tak guna otak tau. Macam Lokman kata, otak letak dekat lutut. IGP ni, Ketua Polis Negara ni, otak letak dekat lutut. Dan dia kata, menjadi satu kesalahan untuk kita. Dia kata kita tak ada local standby. Kita ni tak ada authority. Hello, Mr. IGP. Saya ni ahli politik. That gives me local standby. Sebab, bila saya ni ahli parti politik, apa berlaku akan efek parti saya. Nombor 2, saya pengundi. Bila saya pengundi, and I vote, saya sudah mengundi, 50 tahun. 50 tahun saya mengundi semenjak tahun 70-an lagi. Awal 70-an. I've been a voter for 50 years. IGP ni semenjak bila mengundi? IGP ni, since when did you start voting? Saya sudah mengundi 50 tahun. Lebih lama dari awak.
Saya ada hak. I have local standard. Pilihan raya baru ni, November 2022, saya mengundi the latest election. So I have a right. Saya ada hak untuk bercakap. Bukan saja saya ahli parti politik, saya juga pengundi. Jadi apa berlaku dalam politik Malaysia affects me. Also saya rakyat Malaysia. Bila saya rakyat Malaysia, saya tak sentuh pasal pilihan raya Russia, pilihan raya China. Saya bukan rakyat Russia, saya bukan rakyat China. Saya bercakap tentang pilihan raya Malaysia. I hold a Malaysian citizenship. I have a right. So 3 sebab. I'm a Malaysian, I'm a party member, I'm a voter. That gives me local standard. Yang dia kata kita ni tak ada local standard. Oh, you kena jadi presiden parti baru boleh bercakap. You kena jadi setiausaha agung baru boleh bercakap. Kata ketua polis negara. Kepala bapak dia. Yang dia tu duk cakap, dia pegawai polis. Dia bukan SPR. Sebab apa yang dia pergi masuk campur urusan SPR? He's a policeman. He's not SPR, Election Commission Officer. He got nothing to do with you. So anyway, benda ni, I think IGP has to understand, he's a police officer. Don't play politics. Nampak sangat ni, ketua polis negara nak jilat Perdana Menteri. Hello, lepas ni awak retire lah. Bila awak dah retire, tak ada orang nak tengok muka awak. Okay? Assalamualaikum. Salam sejahtera.